Saya mute kan? Boleh, Ustaz. Selamat pagi semua. Hello. Thank you for joining our Tea Talk at MCMC Knowledge Sharing Session. Good morning and thank you to our MCMC knowledge officers, K officers that joining us, and also not forgetting because I noticed that other people from PADI and also from the public. So today kita akan buat knowledge sharing session on the topic of love scam, bukan cinta biasa. Dan untuk hari ini sebenarnya saya memang a bit hyper dan juga very excited sikit dengan kita punya speaker ni. Dia ni memang very popular punya speaker. So without further ado, saya jemput dan juga saya juga jemput kita punya physical attendees bagi tepukan gemuruh untuk speaker kita. Dipersilakan Encik Tahir Musa, Timbalan Pengarah Jabatan Program Komuniti. Yeay! Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Puan Moderator, terima kasih kepada semua yang hadir pada program hari ini, program Tea Talk. Seperti biasa, saya datang atas kapasiti membawakan inisiatif Klik dengan Bijak, dan tajuk yang kita pilih pada hari ini adalah tajuk yang saya rasa sangat menarik, kan? Love scam bukan cinta biasa. So kalau kita cerita pasal love scam ni, dia dah bukan tertakluk kepada orang bujang sahaja. Sebab love scam ni boleh jadi kepada semua peringkat, sama ada orang yang belum berkahwin ataupun yang dah berkahwin. Dan hari ini saya nak bukanlah orang kata nak bagi benda baru, tapi nak berikan orang kata nasihat dan tips dan panduan yang mungkin orang dah tahu. Tapi kita nak jadikan sebagai panduan, nak jadikan sebagai pesanan untuk kita dan orang-orang sekeliling. Kalau kita ni memang aware dah cara menggunakan internet dengan selamat, tapi menjadi tanggungjawab kepada semua orang untuk memastikan orang sekeliling juga tahu siapa sekarang ni mangsa-mangsa jenayah cyber ni. Mungkin ibu bapa kita kat kampung, adik-beradik kita, kan, kawan-kawan kita, bestie, kan, mereka mungkin akan terlibat dengan love scam. Kita tak tahu. So dekat sinilah hari ni bila kita dah dapat ilmu ni, kalau boleh tolonglah share. So, jadi kita nak tahu sebelum macam biasa, Tahir, sebelum boleh saya nak kuatkan teruskan sikit tak suara? slide saya nak share dulu apa itu Klik dengan Bijak. So kita saksikan video ni. Ada yang bercakap ke tadi? Kak Isha, tak dengar suara, Suara tak Tahir, jelas? tak jelas. Suara speaker tak jelas. Testing. Okey, sekejap 1, 2, 3. Suara tak jelas. Suara dengar jauh. Oh, tapi kalau kat sini dah depan mic ni. Mic dah depan betul-betul dia dah. Cuba testing. Okay, testing 1, 2, 3. Oh, dah setengah jam dah bercakap ni. Rugi ni kalau tak dengar ni. Mic jauh. Oi, mic dah dekat ni. Okey, kita minta technical untuk tolong tengokkan. Cuba test dengan mikrofon ni. Okay, so this one kena tutup dulu. Okay, testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Baru okay, dengar. Better. So this one kita cabut dulu. Si baik ada yang beritahu. Itulah, ada kali datang sini. Okey, jelas Jelas? Alright, terima kasih. So kita teruskan dengan slide saya. Saya nak tunjukkan video Klik dengan Bijak. Tahukah anda, terdapat 4.9 bilion orang menggunakan internet di seluruh dunia dan dianggarkan 88.7% penduduk Malaysia menggunakan internet untuk pelbagai aktiviti. Sebagai pengguna internet, kita terdedah kepada risiko serta ancaman dalam talian. Kita berhadapan dengan ancaman baru yang wujud setiap saat di internet. Menyedari hakikat ini, MCMC telah melancarkan inisiatif Klik dengan Bijak pada tahun 2012 untuk memberi kesedaran dan mendidik pengguna internet di Malaysia untuk menggunakan internet secara positif, produktif dan bertanggungjawab. Pelaksanaan program-program KDB adalah melalui modul-modul yang diwujudkan berteraskan 5 prinsip rukun negara, di antaranya maklumat palsu. Saya akan mentusahkan setiap maklumat yang saya terima. Penipuan dalam talian.
Saya tidak akan... Bukan. Kami. Kami tidak akan beritahu maklumat peribadi Dan keuangan. kepada orang yang kami tidak kenali. Kami. Kami akan minta pandangan dari keluarga Dan kawan-kawan. Bully Cyber. Saya akan menghormati hak orang lain. Untuk persekitaran internet yang positif dan selamat. Saya akan menjauhi buli cyber. Pengantunan kanak-kanak dalam talian. Saya tidak akan berhubung dengan orang yang tidak dikenali di internet tanpa pengawasan ibu bapa atau penjaga. Kawalan kendiri. Kami akan pastikan keluarga kami Mengamalkan kawalan kendiri semasa melayari internet. KDB mengadakan kerjasama strategik dengan pelbagai agensi untuk melaksanakan program dan aktiviti seperti pameran, ceramah, seminar, pertandingan video dan poster, dan kempen. Menerusi inisiatif Klik dengan Bijak, MCMC berusaha mewujudkan persekitaran dalam talian yang selamat untuk pengguna internet di Malaysia. Usaha ini akan diteruskan bagi memacu Malaysia ke arah dunia cyber yang positif. Okey, so itulah tema kita untuk Klik dengan Bijak ke-10 ke arah dunia cyber yang positif. So dalam kita nak menjadikan dunia cyber yang positif, semua orang harus memainkan peranan. Macam saya cakap tadi, kalau kita ni orang kata dah celi IT, kita dah ada ilmu tentang Klik dengan Bijak, menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan orang sekeliling kita pun tahu dan cerna tentang cakna tentang keselamatan internet. Kita tak naklah nanti statistik penipuan kewangan semakin bertambah. Kita tak nak kawan-kawan kita dekat aduan pun kerja makin bertambah kan. You all nak relax kan? Saya faham. Sebab tu saya ada kat sini. Kita nak kurangkan aduan. Cara untuk kita nak kurangkan aduan, kita kena pastikan semua orang tak kena tipu dekat internet. Okey, so agenda kita ni macam biasa, kita nak cerita pasal love scam, kita nak cerita pasal risiko online dating ni, panduan berkenalan dalam talian. Nampak tak tips kalau datang sini? Siapa-siapa yang nak berkenalan dalam talian tu, kita ada sedikit panduan. Lepas tu cara kita nak mengenal pasti cyber scam, blackmail dan apa yang patut kita lakukan kalau kita dah kena love scam. Alright, kenapa tajuk ni kita pilih? Tajuk yang orang kata biasa dengar, love scam. Sebab apa? Kerugian yang disebabkan oleh love scam ni dah sehingga mencecah kepada jutaan ringgit. Kalau kawan-kawan kita kat aduan dia pun tahu. Kalau tanya dekat pihak PDRM pun kita dah tahu. Setakat ni yang saya pernah dengar, nilai paling tinggi kena tipu 3 juta. Dia bukan kaleng-kaleng dah sekarang dah. Sebab tapi panjanglah ceritanya. Dia mungkin melibatkan investment. Kalau orang macam biasa macam kita ni mungkin kena tipu paling-paling command pun ribu-ribu kan. Tapi kalau kena tipu ratus-ratus pun, puluh-puluh ringgit pun, kita akan rasa sakit kan. Sakit tu di sini. Tapi orang yang kena love scam ni selalunya dia tak akan share sebab dia malu, dia takut dan selalunya dia akan tak tahu kat mana dia nak share. Mungkin dia nak share dengan bestie, kau share dengan bestie akan marah. Itulah kau, aku dah cakap. Kan? Jangan berkenalan apa semua. Tapi benda ni kita tak boleh nak elak sebab scammer semakin bijak. Kita walau macam ni kita ambil langkah untuk berhati-hati pun scammer ni dia satu langkah di hadapan. Macam sekarang ni kita tengah buat perkongsian Klik dengan Bijak, scammer tengah buat kursus dia pula kat sebelah. Cara untuk nak scam kita. So kita kena satu langkah di depan. Okey, saya nak tunjukkan video kenapa kita nak perlu buat tajuk love scam ni sesuai dengan tajuk kita hari ni. Begitu banyak cerita, ada suka, ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan
bangsa. Masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu. Mengapa mereka selalu bertanya? Cintaku bukan di atas kertas. Cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Kan? Kita dah tengok daripada keratan-keratan berita tu. Kalau kita tengok kenapa yang berita tu semua ratus ribu, juta. Sebab yang itulah yang baru boleh keluar berita. Kalau setakat keluar ratus-ratus, tak keluar. Tapi banyak. Kan? Betul tak? Kita pun tahu, kawan-kawan sekeliling kita. Love scam ni dia kadang-kadang bukanlah macam kata yang memang daripada sindiket. Tapi mungkin boleh dikatakan daripada orang-orang yang kita kenali ataupun kawan kepada kawan. Dia dah scam kita, dah mula nak mendapatkan duit kita dan sebagainya. Alright. Tapi kalau definisi love scam tu sendiri apa? Iaitu jenayah penipuan yang menggunakan hubungan romantik atau percintaan palsu. Kadang-kadang cinta tu betul. Tapi dia jadi palsu bila dia kena tipu. Awal-awal dia memang bercinta. Memang dia dah suka sama suka. Tapi lepas tu dia dah ambil kesempatan. So bila dia dah mula memperoleh mendapatkan habuan kewangan, tu jadilah love scam. Dia macam itulah. Kalau kita dah bercinta semuanya indah. Bila kita dah tak bercinta tu, dia kata kita kena scam. Itu pun biasa. Okay? Alright. Risiko temu janji dalam talian ataupun orang kata bercinta dalam talian ni lah. Seperti banyak yang perkara kita lakukan, kalau kita tak ambil berat atau tak berhati-hati, kita boleh menghadapi masalah. Yang pertama ialah penipuan percintaan. Orang kata bukan love scam lah, ni dia macam apa? Penipuan romantik. Maksudnya kita macam bercinta romantik dekat dalam talian, tapi tu semua adalah tipu belaka. Apatah lagi kalau orang yang kita pasangan kita tu kita tak pernah jumpa. Kan, kita tak pernah kita kenal pun melalui online, kita dapat pun mungkin melalui kita DM dia ke kan, Instagram dan sebagainya. Dan seperti yang kita tahu sekarang ni dekat dunia internet ni, tak semua yang dipaparkan tu adalah betul. Betul tak? Penyamar tu banyak. Kita sendiri pun kadang-kadang kita pun tak letak muka kita dekat profil. Kan, kita letak muka anak kita. Kan? Sebab apa? Kita tak nak orang tahu kita siapa. Alright. Yang kedua ialah catfishing, penyamaran persona. Yang ni biasalah kadang-kadang dia nak buat online grooming untuk nak nak mendapatkan gambar ataupun video daripada orang-orang yang mungkin mangsa bawah umur, kanak-kanak bawah umur. Ni dah masuk kepada online grooming lah, tapi masuklah dalam kategori love scam. Dan kadang-kadang sebenarnya dia penyamaran ni boleh berlaku kepada, macam cakap tadi, orang kita kenali. Dia tahu kita siapa tapi dia menyamar jadi orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan habuan. Yang ni pun memang berlaku. So, apa-apa pun kita buat, kita kena berhati-hati. Dan yang terakhir sekali lah ancaman keselamatan. Bila dia dah mula mengugut, dia dah mula tak dapat apa yang dia nak, macam contohnya orang mangsa tu dah tak ada duit, dah tak ada avenue nak cari duit kat mana, dia dah mula nak buat ugutan-ugutan kepada keselamatan. Yang ini yang kita paling takut. Sebab apa? Kadang-kadang bukan keselamatan mangsa, tapi keselamatan ahli keluarga atau orang terdekat. Mulalah kalau macam mangsa tu ada anak, dia akan ugut, saya akan apa-apakan anak anda dan sebagainya. Okey? Alright, cara untuk kita nak mengenal pasti cyber scam ni adalah salah satu cara je. Bukanlah satu benda yang orang kata kita kena tengok benda ni lepas tu kita ambil bulat-bulat. Tak. Ada banyak lagi masa cakap tadi. Modus operandi pun ada banyak, cara pun ada banyak, tapi ini yang secara general. Selalunya suspek akan menggunakan gambar orang lain sebagai umpan. Yang ni biasalah, sebab kalau dia penjenayah takkan nak guna muka sendiri kan. Tapi ada banyaklah penjenayah yang kurang cerdik kat luar sana. Tapi tak ramai. So kebanyakan mereka akan menggunakan gambar orang lain sebagai umpan. Selalu gambar siapa yang dia akan guna? Gambar siapa dia akan guna? Pilot. Oh, tak pernah dapat. Wah, maksudnya hebat korang memang ditutup ya. Ada macam ditutup untuk scammer-scammer ni. Saya sendiri pun ada je pilot-pilot yang cuba nak add. Okay, so kalau ada pilot nak add muka pilot tu, elakkanlah. Alright, tak payahlah nak berangan sangat. Pilot pun tak gunakan gambar diorang sebagai profil selalunya. Okay. Suspek kalau yang perempuan tu dia akan gunakan muka K-pop lah. Lelaki ni, saya tak tahulah, mungkin secara general. Kalau ada yang nak add kita tu muka cantik, kita mesti akan
accept sebab dia macam siapa je lah yang nak add kita ni kan. Di luar sana tu rupanya ada juga insan-insan yang berminat dengan kita. So dalam tak ramai tu kita pun accept. Rupa-rupanya mereka tu adalah scammer. Cuba untuk menjerat cinta kita. Alright. Kedua, suspek akan memaksa mangsa berkongsi gambar peribadi atau mendesak mangsa untuk berinteraksi melalui telefon ataupun komputer dan seterusnya melakukan aksi panas. Kalau dia sekadar gambar kita biasa-biasa, tak dapat apalah. Yang ni dia pancing sikit-sikit untuk nak suruh kita bagi gambar-gambar yang kata tak sesuai untuk ditonton orang ramai. Ataupun kadang-kadang gambar-gambar biasa. Atau macam kalau saya boleh tunjuk macam orang yang bertudung, kadang-kadang dia minta, I teringin lah nak tengok you tak ada pakai tudung. Alah, I seorang je dia tengok. Lepas tu dia pun bagi. Itu pun boleh menjadi satu benda kan. Kita kan kalau bagi kita dah biasa, tak pernah share gambar kita macam tu, dia pun boleh gunakan untuk mengugut. Alright? Dan seterusnya, setelah termakan umpan, mangsa diugut membayar sejumlah wang bagi mengelakkan gambar atau video mereka dimuat naikkan di laman media sosial. Ini dah bersifat ugutan lah. Dan selalunya kalau dah ada ugutan ni, saya percaya kita dah boleh terus buat laporan kepada penyedia perkhidmatan ataupun kepada pihak polis. Alright. So, very straightforward. Saya rasa benda yang biasa kita dengar, tapi walaupun biasa kita dengar, tapi ramai juga mangsa yang terjebak. Tadi kalau kita tengok apa ni, Keratan Akhbar tu pun, banyak lagi sebenarnya. Kalau orang kata love scam ni terdiri daripada pesara, doktor pun ramai, peguam sendiri pun kena tipu. Macam mana? Yelah sebab cinta, kita kan bila dah kat online, macam saya cakap tadi lah, kadang kita ni kesunyian stres kerja kan, tiba-tiba ada orang message kita, tanya, you okay ke hari ni? Oi, cair. Kan? Kalau tengah stres-stres kat office kan ada orang message macam tu kan, suami isteri sendiri pun tak pernah tanya, tiba-tiba ada orang tanya. Itulah akhirnya bermula bibit-bibit kalau kena love scam ni. So kalau siapa-siapa yang ada orang message sebarangan tu, janganlah. Sudah-sudahlah diri kita tu macam mana. Tengoklah cermin ya. Okey. So apa yang patut kita lakukan? Ramai orang sebenarnya bila dia dah kena love scam ni, dia jadi takut dan dia akan terus je melayan kehendak pemangsa tu. Yang itu yang kita tak nak berlaku. Sebab apa? Kalau kita teruskan, dia akan jadi macam-macam lagi hal lah. So pertama kali ialah tamatkan apa-apa hubungan dengan suspek. Kalau kita dah sedar kita ditipu, terus tamatkan hubungan dengan suspek. Alright. Kemudian terus hubungi pihak bank. Kalau ada melibatkan faktor-faktor kewangan, macam kita dah share nombor PIN ke, nombor kad kredit kan. Jadi kalau cinta ni, love scam ni, dia boleh bawa kepada dia pujuk kita untuk bagi kredit card kita, bagi kepada nombor PIN kita. Macam-macam cara lah mereka buat. Masa saya cakap tadi lah, modus operandinya berbeza-beza dan dia pun akan tengok mangsa tu macam mana. Kalau mangsa tu jenis yang duit dia guna manual, siapa guna masa-masa manual ni? Orang-orang tua lah kan, yang selalunya yang tak ada online banking, dia akan suruh transfer guna ATM dan sebagainya. Okay. So kumpulkan maklumat dan bukti seperti email ke chat dan sebagainya dan laporkanlah suspek kepada laman online dating tersebut ataupun mana-mana laman web lah yang korang berkenal dengan mangsa dan terus laporkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Right, seperti pihak polis, KP dan HP, Bank Negara Malaysia atau MCMC. Kita bolehkah laporkan kepada MCMC love scam? Boleh Ustaz? Okay, boleh. Alright, lepas ni boleh terus laporkan. Dan jangan cuba untuk membalas dendam. Jangan ya, walaupun kita tengok ada banyak cerita-cerita kat Netflix lah apa pasal balas dendam tu, jangan terpedaya. Itu semua adalah fiction semata-mata. Takut nanti kalau kita cuba untuk balas dendam, kita sendiri pula yang akan mendapat, orang kata, kita pula yang kena siasat dengan polis dan sebagainya. Serahkan kepada pihak polis. Jangan nak berpakat dengan bestie ya, untuk nak kenakan pemangsa, untuk pemangsa ni. Sebab takut nanti sendiri yang jadi mangsa. Okay? Alright. Fakta dan modus operandi sedikit love scam, saya dah cerita tadi. Okey, satu ialah kita akan didekati di laman rangkaian sosial, laman web dating ataupun ruang chat oleh seseorang dari luar negara. Ni dulu, tapi sekarang ni kita dah dalam negara pun ramai. Alright, selalunya dia akan mula berkenalan dan setelah tempoh tertentu, hubungan tertentu akan menjadi lebih erat. Selalunya mangsa ni, dia dengan online grooming dia sama tau. Dia akan start dengan profiling kita. Dia akan tengok kita punya kawan-kawan, dia akan tengok aktiviti kita, komen-komen kita dekat chat orang lain, dekat page orang lain dan sebagainya.
Bila dapat profiling tu baru dia tengok, okey, mangsa ni A ni jenis macam mana? Oh, kesunyian. Malam tak buat apa. Ataupun kalau mangsa tu jenis yang Islamik, dia akan ada ciri-ciri Islamik tu lah. Dia share lah. Mulalah segala dia share ceramah lah. Apa semua. So kita macam, kita dapat lelaki kiriman Tuhan. Kan? So kena hati-hati kat situ sebab bukanlah kita nak cakap semua ustaz tu tak betul. Tapi yang ni kita kena berhati-hati sebab mereka ni macam-macam cara boleh nak menggoda kita ni dengan tujuan untuk mendapatkan habuan kewangan. Okey? Selalunya dia akan bertukar gambar. Kalau dia bertukar gambar, kan, mangsa, dia akan bagi gambar dia ke gambar orang lain? Gambar orang lain. Kalau tengok sekarang dekat TikTok pun dah viral kan, macam mana orang memang dia create satu account, memang dia gunakan gambar seorang tu, semua dia dah share dah, orang tu selfie apa semua. So bila dia nak bagi gambar selfie, dia bagi je lah gambar selfie orang tu. So ni risiko-risiko bila kita share gambar-gambar kita dekat dalam talian. Orang boleh guna, tapi risiko untuk orang-orang yang helok je lah. Yang orang tak helok ni jarang sangat gambar-gambarnya tak digunakan. So kita tak apalah kat situ kan. Alright. Dan selalunya bila kita dah mula bertukar gambar ni, maksudnya kita dah ada kepercayaan. Dekat sinilah dia akan berikan sikit-sikit lah benda-benda yang mungkin dia akan minta sikit-sikit dulu. Saya pernah dengar selalunya dia akan, yang biasa kita dengar love scam kalau dia nak pinjam duit untuk orang kebanyakan, dia akan cakap ahli keluarga sakit. Dia mula dengan siapa dulu? Dia tak akan mula dengan mak. Dia cakap nenek. Nenek saya sakit. Lepas nenek sakit, lepas tu dia akan ikutlah macam faraid tu. Pakcik saudara, makcik saudara, dia ikut turutan. Sebab apa? Dia scammer kan, dia pandai lah. Kalau dia terus cakap mak, kita macam mestilah nak tengok gambar, boleh nak pergi melawat apa semua kan. Nenek ni dia boleh macam, oh kena nenek kat kampung, kita jauh macam tu. Bijak kan? Adakah saya berotak scammer? Tidak ya. Ni saya bagi contoh saja. Alright. Suspek selalunya memberi alasan yang munasabah. Ini saya cakap tadilah untuk meminta bantuan kewangan. Macam cakap tadi, mungkin ada pelbagai cara. Contoh yang saya bagi tahu ni, pinjam wang disebabkan ahli keluarga tak sihat. Ada yang kata dia sendiri pun tak sihat. Dan yang alasan biasa yang kita dengar dalam drama apa? Bisnes. Kan? I punya bisnes macam tak okey lah. Tapi itulah, tak tahu nak buat macam mana. Kan? Lepas tu bila kita tanya, you perlukan berapa? Habis. You boleh tolong berapa? Nampak tak? Dia macam soalan dengan soalan. Dia akan terus bagi. So kita macam, kalau 5,000 tu okey lah. So dia macam, dia takkan cakap 5,000. Tak apalah, I rasa 4,000 pun okey. 1,000 tu dia simpan untuk next. Okay, dia bijak. So kita pun kena bijak. Kita kena beritahu dekat orang-orang sekeliling kita pasal benda ni. Supaya tak ramai lagi yang kena tipu, okay? So bila kita dah kirim wang, selalunya suspek akan menghilangkan diri dan tidak lagi menghubungi anda ataupun suspek meminta lebih banyak wang ataupun ugutan. Kan? Betul tak? Dia akan terus hilang. Bukan sekadar love scam ni, dia macam scammer-scammer selalu macam itulah. Dia hilangkan diri terus tanpa jejak. Macam mana selalunya mangsa ni dia nak mengelak daripada dia bila kena tangkap tu, dia kata dia love scam. Dia akan beritahu dekat pihak polis dan sebagainya, ini adalah kerelaan orang tu sendiri. Sebab tu love scam ni saya rasa agak sukar. Macam kalau scammer macam perniagaan dan sebagainya, dia jelas kan barang tak sampai ke ataupun benda sebagainya. Tapi kalau love scam ni, kalau dia beritahu pihak polis, tak, ni dia memang bagi saya dengan kerelaan. Ada bukti kan dekat chat-chat tu kan. Macam contoh kita minta berapa ribu, dia bagi. Itu pun dah ada transaksi yang tu pihak polis nak cakap macam mana. Betul tak? Itu yang bila dah kerugian banyak-banyak macam tu, nak dapat balik tu agak susah. Lepas tu orang tu akan cakap lah, mungkin pemangsa tu akan cakap, ini memang dia bagi. Sekarang ni bila dia tak suka saya, dia nak balik semua duit dia balik. Mana boleh? Kan? Nampak tak bahayanya love scam ni? Sebab dia boleh, sebab tu kerugian dia sehingga mencecah ratusan ribu dan jutaan ringgit atas dasar beri secara rela. Dan di awal-awal pun tak nampak pun macam paksaan ataupun dia kena tipu. Tapi bila dia dah mula sedar, dia dah ditipu dan sebagainya, dan kadang-kadang mungkin dah terlambat. Bila buat report polis pun terpaksalah buat macam-macam cara dan sebagainya. Okay? Alright, so kita bawa kepada sexting. Kenapa sexting? Sebab sexting ni pun adalah antara aktiviti di dalam love scam tu sendiri. Apa itu sexting? Itu aktiviti penghantaran dan penerimaan melalui pelbagai media sosial seperti gambar bogel, underwear shots, mesej berbau lucah dan video lucah. Dan love scam selalunya akan dikaitkan dengan benda-benda macam ni lah. Kan? Sebab dia melibatkan ugutan. Bila kita dah mula beri gambar-gambar kita, mula beri video-video kita, di situlah dia boleh bermulanya episod ugutan.
Bila dia ugut kita, tak semua orang dia akan terus macam nak pergi pihak polis dan sebagainya. Sebab ugutan dia mungkin dia akan bersifat personal. Contohnya, dia kata dia akan share benda tu dekat rakan-rakan media sosial kita. Sebab dia kan, kita pun dah add dia. Dia pun dah tahu siapa rakan-rakan kita. So ugutan macam tu lah akan buat mangsa ni akan jadi takut. Nampak tak? Benda ni memang agak susah untuk kita nak bendung sebab dia boleh melibatkan personal. Dan apatah lagi kalau macam mangsa tu kadang-kadang kalau yang saya dengar mungkin orang yang macam dah nak kahwin sekejap lagi. Minggu depan dah nak kahwin kan. Nanti kalau tunang dia tahu nanti majlis tak jadi. Ataupun yang dah berumah tangga. Kalau isteri atau suami tahu mungkin akan berlakunya masalah perceraian dan sebagainya. Pergaduhan kan. Ataupun mungkin yang dia buat tu pada ibu bapa. Yang kata nanti kalau tak beritahu saya akan beritahu ke anak-anak. Malulah kan. Parents akan malulah. So akhirnya mereka akan jadi terus je dan sebagainya. Okey. So ni antara contoh-contoh perlakuan sexting lah. Kalau kita minta gambar kan. Cara dia nak minta pun ayat dia tu pun berbeza-beza lah. Saya letak ni sebagai contoh. Ada banyak cara nak mengayat. Saya tak tahu sebab saya tak pernah mengayat orang. Okey. So dekat sini. Tapi macam mana pun. Ya betul. Yang satu benda saya nak kena nasihat. Kalau dengar benda ni. Abang janji abang delete jangan percaya. Ini jangan percaya. Inilah kalau tengok tu memang dia memang takkan delete-nya. Kalau abang janji lepas rakam ni abang delete untuk kita-kita je. Sebab tu kalau suami isteri pun jangan. Kan? Sebab kita tak tahu nanti gambar-gambar tu boleh digunakan masa bila tersebar ke. Lepas tu alasan apa? Kena hack. Tu je alasan kau kan. Padahal sebenarnya kau sendiri yang pergi hantar guna WhatsApp tu salah hantar lah dan sebagainya. Itu contoh. Kita tak salahkan mangsa. Contoh. So kita kena berhati-hati. Okay. So kena ingat jangan ada perlakuan sexting ni. Kalau tak ada perlakuan sexting ni dia dah selamat lah. Contoh love scam. Kalau kita tak ada bagi gambar-gambar bogel kita dan sebagainya. Kita boleh keluar daripada situasi love scam tu. Sebab tak ada benda yang boleh digunakan sebagai gadaian dan taruhan. Tapi kalau ada perlakuan sexting ni. Itulah yang menyebabkan berlakunya orang kata perlakuan-perlakuan ugutan-ugutan yang tak sepatutnya. Okey. So lepas ni kalau dah terlepas siapa-siapa yang bersiaran ni kan, kalau dah pernah terberikan gambar-gambar kita atau video kita, pertama-tama taubatlah. Okey. Yang kedua, jangan teruskan taubat nasuhah betul. Lepas tu kalau macam dia tersebar kan, korang jangan ngaku je lah. Itu bukan saya, it wasn't me. Okey. Dia pun tak pernah tengok gambar bogel kita. Betul tak? Tak ada siapa pernah tengok gambar bogel kita kecuali orang terdekat. Kau cakaplah tu je foto montaj dan sebagainya. Kadang-kadang sebab malu dah dapat. Sekarang duit je yang tinggal ni. Kan? Malu dah tak ada dah. Takkan duit tu kita nak bagi orang juga. So selamatkan. So apa-apa kalau dah bersifat ugutan, terus pergi kepada laporan polis. Pihak polis. Okey? Kalau dah melibatkan ugutan dan sebagainya. Tak kira ugutan tu dia nak duit ke, ugutan tu dia nak letak kat social media ke. Kalau kita tengok sebelum ni kes yang pernah tu dia pergi letakkan video mereka dulu pergi letak dekat porn site, laman porno kan. Dia dapatlah duit sebab dia jual kan. Tapi gambar kita dah tersebar. So cara yang terbaik ialah kita jangan ngaku je lah. Itu saya punya pendapat peribadi lah. Saya tak tahulah kalau nanti kalau ada siasatan dan sebagainya. Okay. Alright. So tips pencegahan. Ini pun macam tadi juga. Abaikan dan jangan balas mesej daripada pemangsa. Okey, yang ni saya beritahu sexting ni, saya kalau boleh nak minta semua orang, siapa-siapa yang ada anak-anak kan, bagi tahu. Walaupun benda ni tabu kan, benda-benda macam tak biasa cerita pasal anak-anak, balik rumah nanti, bagi tahulah pada anak. Kalau ada orang minta gambar kita, video kita, jangan bagi. Sebab kadang-kadang gambar yang dia mula tu gambar biasa. Kan, dia nak berkenalan, dia akan minta gambar biasa-biasa dulu. Kadang-kadang walaupun rakan sebaya. Rakan sebaya lagi dahsyat. Maksudnya sebab dia boleh sebarkan dekat grup WhatsApp dia lain. Kan? Dia dah bagi habis grup WhatsApp kan. Lepas tu zaman-zaman saya belajar dulu, dia ada dulu zaman-zaman Facebook kan, dia ada awet Unit 10. Page tu penuh dengan gambar-gambar student-student Unit 10. Tu contoh. Jadi semua universiti ada. Gadis MMU. Lepas tu student UiTM. Orang dulu kan nakal-nakal. Tapi sekarang dia dah ekstrim kan. Dia pergi Telegram. Wanita mengandung. Kan kelakar kan. Dia terangsang dengan gambar-gambar macam tu. So sebab itulah kita ni kena hati-hati. Kalau kita tak nasihatkan orang sekeliling kita, takut mereka sendiri yang akan terjebak.
Benda-benda macam tu. Dulu benda-benda yang kita anggap gurauan, benda-benda kita anggap biasa, tapi merupakan satu kesalahan yang tak sepatutnya kita lakukan. Jangan kita normalisasikan benda yang salah. Kalau dulu pernah buat, taubatlah kan, dan jangan ulangi. Okey, tadi kita cerita pasal anak-anak, adik-adik, anak saudara, semua kena cerita pasal sexting ni. Jangan orang kata berikan sebarang gambar-gambar kita walaupun gambar-gambar yang bukan berunsur seksual. Dan kalau dia kata contoh nak berkenalan kan, saya rasa sekarang ni dah boleh lah kot kita berikan sedikit tapisan. Kalau nak berkenalan, tak payahlah hantar gambar, jumpa je terus kan. Kalau apa, gentleman jumpa terus. Tapi kau jumpa pun, dia ada dia punya cara-cara dia. Jangan korang nak pergi buat dating kat tempat-tempat yang tersembunyi dan sebagainya, lagi bahaya kan. Sebab online scam ni, love scam ni bukan sekadar orang yang tak pernah berjumpa. Love scam ni boleh jadi dekat orang yang dikenali. Kan dia dah boleh ke tahap yang dia dah berani. Macam saya cakap tadi lah. Bila dia dah berani memberi kepercayaan, dah jumpa dan akhirnya dia boleh membuat ugutan sebab dia dah, bila dia kena tangkap pun dia cakap, saya cakap tadi lah, benda ni bukannya satu kesalahan. Dia memang nak bagi saya, dia memang ada banyak duit. Kan, bonus berkepuk-kepuk. Dia memang nak bagi saya, contoh. Kan. So dekat situlah kita kena hati-hati. Okay. Dah bagi tahu kat anak-anak semua, jangan apa ni. So saya tengok baru ni pun ada yang macam korang-korang mak bapak yang sporting, pergi ikut anak pergi dating dan sebagainya kan. Risau kan. Jadi kena hati-hati dekat situ. Alright. Saya daripada tu, okay. Padam atau hentikan penggunaan akaun atau profil ataupun platform laman rakan sosial. Yang ni kalau dah rasa kita ini cara yang terbaik untuk kita nak halang daripada love scam tu berterusan, daripada pemangsa tu boleh terus-terusan menjejak kita dan sebagainya, kita boleh lakukan benda ni lah. Walaupun sebenarnya kalau kita perasan baru-baru ni kan, kes yang stalker tu, walaupun dia dah tutup akaun dia, tapi dia masih lagi menjejaki kawan-kawan sekeliling dia dan sebagainya. Right, yang tu kalau sampai ke tahap tu pun bahayalah. So kita hendap cyber kan. So kalau kita dah kalau saya tengok daripada kes tersebut kan, walaupun kita ambil sikitlah tu bukan love scam, tu cyber stalk dan sebagainya, tapi pada perempuan, pada lelaki tu cintalah. Pada perempuan tu taklah kan. Alright. So bila dah jadi macam tu, mangsa ni dia akan jadi takut. Dia akan sentiasa rasa diperhatikan. Right? Dia akan rasa macam apa yang berlaku sekarang ni macam sebut tak kena. Apatah lagi bila pemangsa tu dah mula menjejaki orang sekeliling. Kalau you perasan daripada kes tersebut, dah ramai orang yang ke depan untuk beritahu dia pun dah jadi mangsa. Ada yang sampai ke tahap pergi mesej rakan-rakan sekerja. Sebab dia nak dapatkan detail berkenaan dengan mangsa tersebut. Samalah juga macam love scam tu nanti. So jadi kita kena hati-hati kat situ. Okay. Ada soalan? Dekat chat tak ada soalan Aisyah? Oh, tak ada soalan. Okay. Alright. Okay, kita nak cerita pasal kesan. Tadi kita dah cerita pasal cara nak mengelakkan. Cerita pasal kesan. Saya tak ada dia punya slide kat sini. Ada tak ada? Okay. Kalau kita tengok kawan-kawan sekeliling kita ataupun orang yang kita kenali dah mula berubah sikap, right? Dan sebagainya, kita ambillah tahu sedikit. Sebab selalunya mangsa ni dia akan ada perubahan sikap yang agak ketara. Bila orang dah kena tipu, tak kira lah tipu dan scam macam mana pun, ataupun dibuli dan sebagainya, perubahan sikap tu yang kita kena ambil tahu. Kalau dia dah mula menyendiri, bila dah mula macam ajak keluar dia tak nak dan sebagainya, kadang-kadang atas faktor umur. Certain umur tu bila dah masuk dia dah malas nak keluar. Tapi pun kita kena ambil tahu jugalah. Sebab kadang-kadang mungkin sebab dia memang dah menjadi mangsa kepada skamer-skamer ni, tu yang berlakunya orang kata. Kalau kita tengok macam dia tu dah malas apa semua, especially kalau dah anak-anak kan, nanti kita akan cakap perubahan hormon lah. Rupanya dia memang menjadi mangsa. Itu kena differentiate lah, ibu bapa kena memainkan peranan kat sini. Dan satu lagi, kita kena ambil tahu kalau dia dah mula menunjukkan sifat-sifat yang agresif. Tu pun sama juga. Sebab bila dia orang yang selalu dia kena ugut ni, saya bukanlah pakar, tapi kebetulan saya pun baru balik daripada bengkel counselling ni. So salah satu benda yang dia tunjukkan, mangsa ni kadang-kadang dia boleh, daripada menyendiri dia boleh sifat agresif. Yang itu pun kita boleh tengok, dia akan jadi defensif. Sebab dia dah mula rasa takut dan dia mula rasa sebut tak kena, tu dia sebab nak marah ke apa semua tu. So kadang-kadang kalau kita tengok bos kita kadang-kadang suka marah ke, cuba tanya dia, bos love scam ke? Contoh.
kan. Tak semua. Alright, okay. So itu antara benda-benda yang kita kena ambil tahu pasal kesan. Dan satu lagi benda yang paling ketara kalau tak ada duit lah. Kalau kita ajak kawan-kawan kita keluar kan, rasa memanjang tak ada duit kan. Mana pergi duit kau ni? Duit gaji baru masuk kan. Adalah, bila kata adalah tu, sedikit-sedikit lah sikit. Kadang-kadang rupa-rupanya duit tu dah habis pergi kepada pemeras ugut ni. Right? Sebab tu kalau kita nak menghasilkan persekitaran internet yang kondusif dan selamat dalam nak membangunkan masyarakat madani ni, kita kena sentiasa mengambil berat terhadap orang-orang sekeliling kan. Sebab dengan cara macam inilah sebenarnya kita boleh mengekang daripada berlakunya jenayah cyber yang berterusan. Sebab apa? Bila kita ambil tahu dan cakna dengan sekeliling ni, kita boleh kurangkan risiko-risiko dalam talian. Dan yang penting macam cakap tadi lah, kita kena kongsi. Kalau macam saya cakap seorang ni, you all balik, you tak buat apa semua dan keep it to yourself, tak guna juga. So nanti kalau balik-balik kan, masa lunch nanti, tadi aku ada dengar contoh kan. So share lah sikit pasal love scam ke pasal scammer. Sebab saya perasan, kalau saya pernah berbual dengan kawan-kawan saya daripada aduan dan sebagainya, modus operandi scammer yang 10 tahun lepas pun, digunakan sekarang sama. Modus operandi yang sama. Love scam ni pun sama juga. Dulu pun dia orang memancing guna internet, DM apa semua. Cuma sekarang canggih sikit lah. Dia macam guna platform-platform yang baru. Dekat TikTok pun bukan tak ada. Kalau tengok kan video-video yang dah pernah kena tipu pun semua banyak kan. Tu banyak juga. Tapi kena hati-hati. Okay, so kita tengok video ni. Mak, Ayah, ni lah Izzat. Apa nama tadi? Nama saya Izzat. Izzat Khalid, pakcik. Saya baru graduate dari universiti, kerja firma arkitek di KL, saya dah ada rumah sendiri dan dalam perancangan untuk memulakan perniagaan. Di internet, segalanya kekal. Berhati-hati dengan apa yang anda kongsi. Klik dengan bijak. Ni Izzat bukan Izzat SID tau. Izzat lain. Dia baik. Okay. So, video ni walaupun simple, tapi kalaulah semua orang ambil tahu tentang orang pasangan dan sebagainya kan. Ini advance sikit lah pakcik tu kan, pergi stalk bakal menantu dia dan sebagainya kan. Mungkin lebih selamat lah. Apa yang saya nak sampaikan kat sini ialah, kalau kita nak berkenalan tu, bukan tak boleh, bukan satu kesalahan pun, tapi kita kena hati-hati dan kalau boleh jadi macam pakcik tadi. Pergi stalk dia punya apa dan sebagainya. Kan, jangan terus terpedaya. Tapi kalau nak stop pun, jangan terpedaya juga dengan akaun-akaun dia. Sebab scammer ni, dia boleh buat create akaun baru yang memang nampak cantik lah. Kalau pergi tengok awak add dan pilot-pilot tadi, bila add, dia akan tunjuk family dia. Entah family mana entah dia ambil, kan? Dia jadi masukkan dekat dalam dia punya Instagram. Bukan tak boleh. Boleh kan? Alright, so itu saja. Memang habis cepat sebab apa kita ada quiz. Quiz My Cyber Genius. Kita ada soalan ke? Okey, apa soalan dia? Okey. Yang pertama sekali saya tak tahu gambar apa tu lah. Bila dia nak buat view once tu, gambar yang bukan-bukan lah tu dia nak share tu. Kan? Kenapa orang nak view once kan? So maksudnya kalau kita tak selesa nak share gambar tersebut, kan, maksudnya gambar tu kita tak selesa untuk dia simpan, jadi jangan. Dan okay, view once kita kan tak boleh nak print screen kan, dia akan keluar kan. Awak tak boleh ke ambil phone lain pergi ambil gambar benda tu? Kan, bukan tak boleh. Ambil phone lain, pergilah ambil gambar dia dan simpan. Tapi kita ingat benda tu dah view once. Nampak tak, kecerdikan kita ni harus ke depan sedikit. Macam-macam cara, ataupun view once. Sebelum view once tu dia dah view kat satu kelas. Pun boleh juga. Tak view once lah namanya kan. Semua benda yang kita upload di internet ni, dia akan kekal di internet dengan pelbagai cara. Kan, ada yang orang print screen. Print screen tak boleh kau kena encrypt dan ambil phone lain untuk ambil gambar video tersebut. Scammer kan dia dah advance kan. Dia dah ada pelbagai cara dan sebagainya. Okay, untuk menjawab soalan tersebut, kalau betul-betul kita rasa tak boleh share gambar tersebut, better janganlah. Jangan share gambar tersebut. Tapi kalau kita nak share mungkin atas tujuan-tujuan yang mungkin niagaan ke apa dan sebagainya pun boleh. Dan kalau kita memang nak berkenalan pun kadang-kadang kita nak kena share gambar kita kan. Hati-hatilah
Maksudnya kalau kita betul bersedia, kita rasa dah gambar yang kita share tu gambar yang orang kata decent dan macam okey lah. Kalau tengok kalau bakal Pak Mentua tengok pun cair, contoh, bolehlah bagi. Tapi jangan share gambar-gambar yang boleh mendatang keburukan kita di masa akan datang. Okey? Tahir, Macam nama saya disebut. Tahir, Okey, yes, Marcus. saya nak tanya sikit lah soalan scam ni. Sebab minggu lalu saya ada pergi ke sesi bengkel scam di Putrajaya. Jadi kita lihatlah dari segi pemahaman saya, dari segi pengamatan saya, nampaknya pelbagai tindakan pun telah pun dilakukan oleh pihak berkuasa CMC ke PDRM ya, mengenai isu scam ni. Tapi nampaknya dari segi aspek pengguna itu sendiri. Kadang-kadang kita tengok pengguna, despite all the efforts being taken by the authorities, masih berlakunya scam. Jadi berdasarkan pada ialah hasil lawatan Tahir dan juga sesi advokasi di lapangan, bagaimana kita nak mengubah takut minda pengguna itu sendiri? No, they have a role to play actually in this scam. It's not just about authorities. Sebab selalunya kita lihat kalau ada isu-isu ni, everything you just put it to authorities. Kita nak MCMC selesaikan, kita nak PDRM selesaikan, bank negara selesaikan. Tapi di mana peranan kita? Peranan pengguna itu sendiri. Dan bagaimana kalau kita, MCMC boleh mainkan peranan dari segi ini untuk mengubah mindset pengguna ini. That they have a role to play. Minta penjelasan. Thank you. Terima kasih Cik Marcus atas soalan yang baik. Cik Marcus bertanyakan macam mana cara untuk kita nak mengubah mindset kita sebagai seorang pengguna. Seperti yang Cik Marcus dah beritahu tadi, pelbagai inisiatif sebenarnya telah dijalankan oleh pelbagai pihak. Termasuklah pihak berkuasa, MCMC sendiri kan. Kita ada undang-undang kita ada akta kita ada juga kolaborasi dengan pelbagai agensi kan Cik Marcus. Kita ada juga pelbagai program awareness yang kita buat dan melalui pelbagai aktiviti, pertandingan, ceramah, forum dan sebagainya. Tapi macam yang Cik Marcus cakap tadi, saya sangat bersetuju. Ianya harus bermula daripada pengguna itu sendiri. Sebab itulah bila saya bagi ceramah dan sebagainya, bila saya kata kita kena share ilmu ni ialah dengan supaya kita boleh bermula daripada sikap individu itu sendiri. Dan adalah sangat penting sebenarnya untuk satu, kita kena dapatkan ilmu keselamatan internet ni. Macam saya cakap tadi, scammer semakin advance, jadi pengguna internet pun kena lebih advance. Dan yang kedua ialah kita kena tahu yang bahawa kita semua dilindungi oleh undang-undang. Jadi bila kita dah tahu kita ni terikat dengan undang-undang, selalunya kita akan takutlah nak buat perkara-perkara yang bukan-bukan. Dan sekiranya kita jadi mangsa pun, kita kena tahu yang kita ni pun ada undang-undang yang boleh melindungi kita dan kita haruslah buat laporan dan sebagainya. Tapi kalau nak bercerita pasal nak mengubah sikap pengguna tu, Cik Marcus, bukan satu yang mudah. Sebab ini yang kita cuba lakukan dari saban hari untuk kita nak memastikan setiap pengguna internet ni tahu tentang keselamatan internet. Tapi atas pelbagai faktor, sebagai contoh risiko-risiko dalam talian yang berlaku kepada pelbagai segenap umur, dan itulah sebenarnya pentingnya awareness dan kesedaran dan pendidikan ni kepada semua pengguna internet. Dan saya rasa faktor kawalan kendiri melalui awareness ni lah sebenarnya yang boleh membantu kita semua. Dekat sini lah kalau semua orang aware, semua orang sedar, kuranglah aduan, kuranglah penguatkuasaan kan, kuranglah pengawasan kita kepada pengguna internet ni. Jadi saya dengan ini cerita macam kempen pula kan, kita kena lebihkan banyak awareness, program-program yang bersifat kesedaran keselamatan internet. Okey, terima kasih. Saya harap membantu soalan saya. Okey, ada soalan tambahan. Soalan tambahan. Berdasarkan pada apa yang disebutkan oleh Tahir tadi mengenai kempen sedaran ni, saya juga tertarik jugalah. Apakah ada lepas ini kempen advokasi kesedaran yang lebih bersasar? Maksud di sini katakan kepada golongan yang vulnerable, golongan warga emas, golongan kanak-kanak dan sebagainya, kanak-kanak sekolah dan sebagainya. Sebab saya pernah sebutkan pada Tahir satu kita dulu beberapa bulan lalu mengenai kempen kesedaran untuk golongan sasar macam golongan warga emas ni. Di mana kita sekarang dalam aspek? Thank you. Okey.
Terima kasih Cik Makah atas soalan yang baik. Okey, berkenaan dengan golongan sasaran. Seperti yang kita tahu, Klik Dengan Bijak ni dah bermula daripada tahun 2012 lagi. Dan sebenarnya sejak daripada 2012 lagi, pelbagai kolaborasi ataupun kerjasama agensi telah dilakukan. Untuk kita sendiri MC nak reach semua, nak capai semua audience memang satu benda yang agak mustahil. Dan di sinilah sebenarnya kalau kita lihat kerjasama ini diadakan. Dan saya sebenarnya melihat satu kejayaan Klik Dengan Bijak ni, bila mana kita lihat sekarang ini, pelbagai agensi dah mula membuat kempen keselamatan mereka sendiri. Kalau kita tengok pihak bank, dia dah keluarkan macam-macam video. Bank negara pun kalau tengok video-video scammer dia sangat menarik. Ini sebab apa? Ini sebab hasil kerjasama kita dengan pelbagai agensi dulu. Program Klik Dengan Bijak pada tahun 2012 lagi, tim-tim Klik Dengan Bijak dah buat pelbagai kerjasama dan mereka sendiri sekarang ni dah pergi kepada golongan sasaran mereka. Macam saya cakap tadi sebagai contoh, kita ambil kepada mungkin golongan kurang upaya. Bila kita ada NGO yang kita dah pernah buat kolaborasi dengan mereka, mereka dah mula menyampaikan kepada ahli-ahli mereka. Begitu jugalah dengan mungkin golongan ibu tunggal yang telah bila kita kolaborasi dengan Kementerian Wanita, dengan NGO, dengan orang kata ikhtiar, amanah dan sebagainya. Dan di sinilah mereka akan terus capaikan kepada ahli-ahli mereka sendiri. Tapi di MC sendiri kita berterusan melalui inisiatif Klik Dengan Bijak, kita sediakan model-model ataupun KP-KP kesedaran yang mungkin boleh pakai oleh mereka melalui bahan-bahan kesedaran seperti video dan poster. Jadi itulah yang saya rasa, tapi benda ni tak terhenti lagi. Pelbagai program terus dijalankan. Sebagai contoh, kita ada program Malaysia ICT Volunteers dan di mana sukarelawan kita sendiri yang tolong bantu kita untuk sampaikan mesej kesedaran kepada komuniti setempat. Termasuklah komuniti di Pusat Ekonomi Digital. Zahid, dari segi modul tu adakah modul yang digunakan ni adakah ia sama dengan apa yang adakah dia berbeza antara satu golongan sasar dengan golongan sasar lain? Okey, model memang berbeza. Sebab apa? Macam kita kata tadi, keselamatan internet dia tak ada satu model yang boleh digunakan secara khusus. Kita memang melalui KDB, melalui website kita klikdenganbijak.my, kita ada sediakan bahan-bahan kesedaran dan sebagainya. Tapi untuk kita nak capai golongan sasaran, mereka perlu menggunakan ataupun mereka perlu menguasai kandungan tersebut supaya mudah untuk disampaikan kepada golongan sasaran mereka sendiri. Sebab tu kalau kita tengok macam pihak bank, bila mereka buat keselamatan internet berkenaan dengan scammer, penipuan kewangan, mereka akan gunakan cara yang sesuai lah untuk nak capai kepada golongan mereka sendiri. Dekat situ. Okey, terima kasih. Maka saya harap menjawab soalan. Terima kasih, Tahir. Thank you very much. Terima kasih, Tahir. Terima kasih. Tahir, ada soalan daripada Amir. Soalan dia ialah macam mana nak stalk scammer. Nak stalk? Nak stalk. Stalker. Stalker. Scammer. Tak tahu kenapa. Amir, kenapa nak stalk scammer, Amir? Oh yelah, saya rasa mungkin cara dia macam mana kita nak tahu orang tu scammer ataupun tidak. Okey, terima kasih Amir. Saya rasa satu soalan yang cukup baik. Sebab cara untuk kita nak stalk scammer, kita tak boleh masuk kita stalk scammer. Maksudnya kita kena buat kita punya edisi siasat kita sendiri. So kita kena tengok balik profil dia. Tengok kandungan-kandungan yang dia pernah chat dekat. Macam biasalah, macam dia buat profiling kita pun kena buat profiling dia lah. Benda yang sama. Dan kalau kita rasa memang meragukan, terus laporkan kepada penyedia perkhidmatan. Laporkan akaun tersebut kepada penyedia perkhidmatan kalau kita rasa akaun itu palsu, akaun itu menggunakan gambar orang lain dan sebagainya. Jangan terus lapor ke MCMC. Kan, kita kurangkan kerja MCMC. Kita laporkan pada penyedia perkhidmatan tu dulu. Bila dah selesai lapisan tu, kalau tak selesai, barulah kita ambil langkah yang seterusnya. Okey, saya rasa kita dah kena mulakan kuis ya. Puan Syah? Soalan terakhir. Okay. Soalan terakhir. Soalannya ialah apa yang pihak berkuasa boleh buat selepas buat laporan tentang love scam? Boleh tertangkap atau boleh dapat balik tak amount yang kena tipu tu? Oh, saya boleh jawab secara general sebab saya bukan penguat kuasa. Tapi NSRC pun telah diwujudkan. Dia melalui scam ni, kalau siapa-siapa yang kena scam, tak kira ada scam ke ataupun scam sebenarnya, terus laporkan kepada NSRC melalui nombor telefon 997. So dekat situ nanti mereka akan advise lah, nasihatkan lah apakah benda-benda yang sepatutnya dibuatkan. Tapi secara generalnya macam saya cakap tadi, kalau love scam ni duit yang kita beri secara sukarela,
nak dapatkan balik tu, kita sendiri pun rasa dah nampaklah kesukaran dia. Sebab love scam ni, macam saya cakap, dia kadang-kadang bukanlah dalam bentuk jenayah. Dia kalau kita ada bukti ugutan dan sebagainya, nampak jenayah. Tapi bila kita dah bagi dengan tujuan kita nak bantu bisnes, nak bantu nenek sakit, mak sakit dan sebagainya, dan kalau memang ada bukti pun dia memang mungkin mak dia memang ada kencing manis kan. So itu pun dah boleh membantu pemangsa tu lah. Tapi sebab itulah apa-apa pun kan Aisyah dan juga semua yang ada kat sini, kita kena berhati-hati. Sebab kalau kita tak berhati-hati, itulah membawa kepada masalah yang akan datang. Kamarul Arif Mazan bagi love dekat Tahir. Okey, saya pun bagi love juga macam Okey. ni. Okey, saya tak sabar nak buat kuis ni. Jom kita buat kuis. Sebelum kita start buat kuis, untuk makluman untuk semua orang, kuis ini hanya untuk participation MC-MC staff sahaja. Jadi untuk MC-MC staff, bila nak masuk, sila masukkan nombor staff ID masing-masing. Kata public boleh masuk. Untuk public, kalau anda nak masuk to join in the fun or test your knowledge pun boleh. Tapi untuk menang hadiah tu hanya khusus kepada MC-MC staff sahaja. Okey, boleh nampak tak skrin? Boleh pergi pada mycybergenius.my ataupun scan, tak ada kat sini lah channel tu. Okey, buka, tak nampak sebab dia apa ni? Second screen kot. Drag ke je. Okey, kita buat duplicate Okey. Alright, ramai dekat depan ni. So chances anda di online tu kena berebutlah dengan mereka. Okey, pergi pada mycybergenius.my dan masukkan nombor PIN 15475. Kita akan dapatkan 5 pemenang kita pada hari ini. MyCyberGenius merupakan satu sistem yang dibangunkan oleh pihak MCMC melalui inisiatif Klik Dengan Bijak untuk mendapatkan peratusan pemahaman rakyat Malaysia tentang keselamatan internet. Okey, kita bagi dalam masa 5 minit. Boleh pergi pada mycybergenius.my atau masukkan nombor PIN 15475. Okey. Masukkan nombor PIN 15475. Boleh scan QR code. Ikutlah kalau nak masukkan nama boleh, nak masukkan nombor ni pun semua pun boleh. Nanti kita akan hubungi pemenang. Tapi pemenang untuk MC-MC staff saja ya. Okey. Jangan risau kalau untuk di public kat luar sana, kita ada program Bicara Klik Dengan Bijak. Saya pun nak promote juga nanti untuk next session kita akan ada pada hari Isnin 28 hari bulan. Quiz MyCyberGenius juga akan dijalankan dan mungkin kita boleh dapatkan hadiah barangan Klik Dengan Bijak melalui quiz yang akan dijalankan nanti. Okey, kita nak mula pukul berapa ni ataupun kita nak tunggu lagi? Okey, 2 minit lagi untuk kita nak mulakan quiz MyCyberGenius. Ni kalau MC-MC saya rasa boleh jawab semua dengan tepat lah. Kan? Kalau tak tepat nanti kita ada nama kan? Kita boleh hantarlah result dekat bos diorang kot Okey, boleh semua ada masalah nak masuk? Kalau siapa ada masalah nak masuk boleh letak kat ruangan chat ataupun yang dekat depan ni kalau ada masalah boleh bagi tahu saya boleh tengok. Alright, dia memang akan suruh tunggu je. Dia akan loading nanti. Okey, setakat ni dah 1,400 yang join. Okey, seminit lagi. Dia memang macam tu je. Dia memang loading je. Nanti dia akan dah start soalan baru dia akan masuk. Okey, 30 saat lagi. Siapa-siapa yang belum masuk, pergi pada mycybergenius.my dan masukkan nombor PIN 15475. Ataupun pergi pada mycybergenius.my ataupun siapa-siapa yang ada dekat skrin tu boleh scan QR code. Dia akan terus pergi pada website tersebut. Okey, kita sekarang apa?
Alright, kita mula Okay, kita mulakan. Bersedia semua dengan soalan kita yang pertama? Okay, bersedia? Soalan kita yang pertama. Menggunakan butiran media sosial untuk mendaftar ke laman web atau sebarang perkhidmatan dalam talian boleh memberikan maklumat yang dikumpulkan oleh media sosial anda kepada laman web lain. Oh, tak keluar. Internet lah tu, Izzat tu. Oh, tak keluar tu bukan masalah sistem, tu masalah internet anda. Okey, di tempat yang pertama, tempat yang kelima, Hero PPSO Pulau Pinang. Cewa. Tempat yang keempat, AZM. Tempat yang ketiga, Siti. Tempat yang kedua, Muhammad Muizzuddin daripada negeri Sarawak. Dan tempat yang pertama, 1312. Tak tahu siapa 1312, misteri. Ada 9 yang salah Bahaya ni. Okey, soalan yang kedua. Oh, tadi 1312 tempat pertama kan? Apakah kebarangkalian risiko yang anda akan hadapi ketika berkomunikasi dengan seseorang yang tidak dikenali melalui media sosial? 1. Penipuan secara emosi. 2. Mengambil kesempatan. 3. Menambah rakan baru. 4. Pendedahan kepada pemasaran iklan yang melampau. Dan 5. Kecurian identiti. So boleh pilihlah A, B, C ataupun D. Inilah masa ada 10 saat lagi untuk menghentam. Siapa yang tak sempat nak jawab. Okey. Apa jawapan dia ni? A, B, C atau D? Diorang kat sini jawab A kata. Okey, cepat jawab. Alright. Okey lah. Majoriti jawab dengan tepat. Siti di tempat yang kelima. Fatin di tempat yang keempat. Hero PPSO naik 2 anak tangga di tempat yang ketiga. 1312 jatuh 1 anak tangga. Dan dikejar rapat oleh Muhammad Muizzuddin yang naik 1 anak tangga. Okey, sekarang ni didahului oleh tim Sarawak. Okey, kita pergi ke soalan yang ketiga. Kanak-kanak yang berumur 12 tahun tidak perlu mendapatkan persetujuan daripada ibu bapa ketika memuat turun aplikasi dalam peranti digital mereka. Apa jawapan? Kalau salah jawab A, kalau betul jawab B, C jangan D jangan jawab sebab itu adalah scam. Okey, kita nak mulakan daripada sini. Kalau you all jawab C dengan D, maksudnya anda boleh kena scam. So jangan jawab dekat situ. Okay, ada 5 saat lagi untuk menjawab soalan yang mudah ni. Tapi mudah-mudah pun kita tengok berapa ramai yang betul. 143 yang betul. Okay, ada 13 yang salah. Ada 1 tu dah terjebak dengan scammer. Audrey di tempat yang kelima. Muhammad Hafiz di tempat yang keempat. Hero PPSO maintain di tempat ketiga. 1312 tempat yang kedua. Dan Muhammad Muizzuddin masih mengekalkan kejuaraan di tempat yang pertama. Kita teruskan dengan soalan kita yang keempat. Sekiranya anda ingin membantu anak anda kekal selamat dalam talian, untuk siapa-siapa yang ada anak lah kan, anda perlu mengambil masa untuk mengajar mereka melindungi maklumat peribadi seperti umur, lokasi, minat, nama sekolah, keluarga dan rakan-rakan. So kalau adik ke kan, kawan-kawan ke apa semuanya, kalau betul, jawab betul. Kalau B, jawab B salah. Okay, cuba semua angkat telefon, tengok sikit, saya ambil gambar. Semua angkat. Hijau saya angkat lah. Hijau je angkat. Dalam ni semua hijau ya. Nampak sangat ada orang pendengar yang baik. Okey. Tempat yang kelima Muhammad Hafiz. Audrey naik 1 anak tangga. Hero PPSO maintain di tempat yang ketiga. 1312 maintain di tempat yang kedua. Dan Muhammad Muizzuddin masih mengekalkan kejuaraan di tempat yang pertama. Dia pakai internet kat Sarawak. Internet kat Sarawak laju. Okey, penggunaan media sosial boleh menyelesaikan masalah kesunyian dalam hidup sekiranya pengguna mengalami kemurungan setiap hari. Betul ke salah? Di sinilah sebenarnya. Betul ke boleh menyelesaikan masalah kesunyian? Ayo. Soalan ni kita boleh hantar dekat bos Tasha. Tengok jawapan dia orang. Okey, ada 5 saat lagi. Jangan jawab C dan D. C dan D tu scam. Okey, dan jawapan dia adalah salah.
Audrey masih di tempat yang pertama, tetapi tempat yang kedua, keempat. Tempat keempat kita ada pendatang baru, Go Yue Chien. Tempat yang ketiga masih Hero PPSO. 1312 di tempat yang kedua dan Muhammad Muizzuddin masih lagi menjuarai. Susah untuk nak mengatasi Muhammad Muizzuddin ni. Tapi jangan putus asa, masih ada lagi soalan-soalan. Di tempat yang ke-6 pula. Soalan yang ke-6. Jangan kongsikan gambar atau maklumat tentang diri anda atau orang lain yang boleh digunakan untuk memeras ugut anda pada masa hadapan. Okey. Yang ni tadi kan ada soalan kan? Boleh tak nak hantar view once ke apa semua kan? So, tengoklah you jawab apa kat sini. Betul ataupun salah. Jangan kongsikan gambar atau maklumat tentang diri anda. C jawapan dia C kat sini. Orang ni semua memang kompetitif nak menang. Okey, soalan yang ke-6, kita tengok tempat yang ke-5. Go, turun satu anak tangga. Audrey naik satu anak tangga. Wow, kita ada pemenang baru. Hero di tempat ketiga, Muhammad Muizzuddin jatuh satu anak tangga. 1312 naik satu anak tangga. Wah, nampaknya persaingan yang cukup hebat pada pagi ini. Okey, kita teruskan dengan soalan. Yang ini anda bacalah. Okey, kita kadang-kadang memang kena bagi kerja sikit. Asyik kerja jalan mudah je kan. Okey. Anda mengenali seseorang melalui sesebuah dating site. Anda mula berkenalan antara satu sama lain dan hubungan anda terasa sangat nyata. Walau bagaimanapun, anda tidak dapat memastikan siapakah individu yang anda kenali tersebut. Okey, boleh hentam sekarang? Cepat, hentam sekarang, lagi 2 saat je. 1 saat lagi. Go jawab. Okey, jawab sekarang. Okey, pastikan. Yes. Okey. Di tempat yang ke-5 kita ada Muhammad Helmi. Di tempat yang ke-4 Fatin Syuhada. Nampaknya Go dan Muhammad Hafiz tak dapat menjawab tadi, terkeluar daripada top 5. 1312 pun di tempat yang ketiga jatuh. Hero PPSO di tempat kedua dan Muhammad Muizzuddin naik semula tempat pertama. Mesti dia seorang pembaca cerpen tau. Dia boleh baca dengan cepat. Zaz. Okey. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Jika ada individu yang menghubungi saya dalam talian dan ingin meminjam wang, meskipun saya tidak pernah bertemu dengannya, saya perlu meragui tindakan tersebut dan hentikan semua perbualan. Lepas ni kalau ada kawan baik nak pinjam duit pun, terus je matikan. Vas terus. Ikutlah, betul ataupun salah. Dia kata di individu. Itu cara yang terbaik sebenarnya untuk kita tak nak bagi pinjam duit dekat orang. Kalau orang tu nak pinjam duit je, terus je matikan. Walaupun daripada orang yang kita kenali. Okay? Alright. Tempat yang ke-5. Tempat yang ke-5. Audrey di tempat yang ke-5. Fatin di tempat yang ke-4. 1312 di tempat yang ketiga. Hero PPSO di tempat yang kedua. Dan Muhammad Muizzuddin masih lagi. Dia jatuh sekejap je. Lepas tu dia naik ke atas. Okay, ada 2 soalan lagi. Bersedia? Saya memilih butang Keep Me Logged In aktif untuk log masuk ke akaun media sosial pada peranti digital saya. Betul ataupun salah? Korang jawab salah tapi korang buat kan? Bahaya. Lepas tu nanti kalau phone tu kena curi ke dan sebagainya. Itulah sebab tu kadang-kadang Marcus cakap datang daripada pengguna tu sendiri. Lepas tu nak salahkan orang lain. Ish. Okey. Okey. Soalan yang ke-9 kita tengok berapa ramai hipokrit kat sini. Audrey di tempat yang ke-5, Fatin di tempat yang ke-4, 1312 di tempat yang ke-3, Hero PPSO di tempat yang kedua dan Muhammad Muizzuddin masih lagi di tempat pertama. Okey, bersedia untuk soalan yang terakhir semua? Okey, bersedia buat exercise jari sikit. Okey, soalan yang terakhir sebenarnya boleh tau. Soalan terakhir ni kita boleh potong. Korang kena cepat je. Okey, bersedia? Kongsi sebarang butiran peribadi seperti kod pengesahan 2 faktor pengesahan 2FA kepada pihak ketiga, terutama daripada nombor yang tidak dikenali dan menyamar sebagai kenalan anda. Okay, lepas ni kalau dapat yang tag tu, boleh share tak? Tak boleh share. Ada yang jawab betul ke? Awas, ni kalau orang baik sangat ni, tu yang dia pergi share nombor apa semua kan. Tu kadang-kadang orang cakap, duit saya tiba-tiba hilang lesap. Tapi sebenarnya dia yang bagi nombor
tempat yang lain dan sebagainya kan. So kita kena hati-hati. Okey, untuk My Cyber Genius pada kali ini kita tengok ada baru. Nampak tak? Dia masuk di tempat yang kelima, Nur Salsabila Muhammad Jaidi. Beri kata bukan. Tempat Kedah. Okey, tempat yang keempat, Fatin Syuhaida binti Saiful Bahar. Di mana? Fatin is Pening atau Kedah saya rasa. 1312 BBNU 1312 1439 BBNU dan kita ada wakil daripada MUIS. Yang bukan BBNU. Senior. Okey, tahniah kepada semua. Alright, nanti kita akan akademi akan berhubung dengan pemenang-pemenang semua. Dah ada gambar dah? Dah ada gambar, okey. Permainan telah pun tamat. Terima kasih kerana menyertai kuis ni. Anda pengguna internet yang bijak. Pengguna internet yang bijak ke? Bijak. Alright, okey. Jadi sebelum saya mengakhiri siaran saya pada hari ini, sekali lagi saya ingin meminta semua pada yang tu untuk like dan follow kita punya klik dengan bijak. Siapa-siapa yang tak pernah like dan follow tu, dan juga share kita punya posting-posting tu supaya ramai yang boleh dapat manfaat dia. Dan apa lagi? Terima kasih lagi kepada pihak akademi dan jangan lupa untuk klik dengan okey, sekian. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Encik Tahir Musa. Kita bagi tepukan. Come on, physical zone. Terima kasih juga kepada peserta online kami, kepada pemenang top 5 MCMC staff. Kami akan hubungi anda selepas ini setiap daripada anda memenangi e-wallet berjumlah RM30. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya sesi, saya just nak share untuk topik kita pada hari ini, Love Scam, bukan cinta biasa. Ada satu sebenarnya movie di Netflix sekarang ni bertajuk The Tinder Swindler. Dan movie ini berdasarkan kepada kisah benar berkenaan love scam, yang mana seorang lelaki ini menipu beberapa wanita untuk menampung kehidupan mewah beliau. Jadi boleh kita cari dan saksikan di Netflix. Jadi itu saja pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang participate dan juga attend kita punya sesi pada hari ini. Kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk physical attendance kita ada lunch, dipersilakan. Ada lunch. Oh,